Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 5 yang dikasihi kalian? Berjumpa lagi kita pada sesi PPR untuk minggu ini. Jadi untuk minggu ini adalah kita seperti tahu tema kita pada minggu ini adalah unit 20, iaitu selamatkan alam kita. Jadi untuk tema kali ini, untuk pembelajaran kita, sesi pembelajaran kita pada hari ini adalah tata bahasa, ayat aktif dan ayat pasif. Jadi murid-murid semua diminta bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis pemahaman dan juga buku tulis tata bahasa untuk pelajaran kita pada pagi ini. Baik, kita teruskan adalah sesi kita kali ini, iaitu unit 20, selamatkan alam kita, tata bahasa, ayat aktif dan ayat pasif. Jadi anda semua sedia dengan buku teks pada muka surat 156. Okey, selanjutnya kita bahasa Melayu tahun 5 ni kita akan belajar ayat aktif dan ayat pasif. Okey, standard kandungan iaitu apa nama murid lihat, iaitu 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks. Jadi untuk hari ini kita akan pergi pada standard berjalan 5.33 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Dan objektif kita pembelajaran kita pada hari ini adalah itu mengenal pasti, memahami dan juga membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Okey, sebagai permulaannya kita ulang kaji balik apa itu ayat aktif, ya. Okey, ayat aktif adalah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Itu di kata kerja, dia ada kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Contohnya kat sini dia beri Afifi menyayangi alam. Anda harus menyiapkan kerja itu. Dan juga ketiga, mereka mengecat bangunan. Jadi kat sini nampak kata kerja dia utamakan subjek di hadapan dia. Permulaan ayat ada subjek, lepas tu dia punya kata kerja dia mestilah ada imbuhan me di depan, me di depan ataupun mekan ataupun mei. Okey, di belakang dia, di apitan dia. Baik, cikgu berjelaskan lagi macam manakah yang dikatakan ayat aktif tersebut. Okey, tengok ini contoh. Ini tadi contoh tadi cikgu jelaskan, cikgu tukar dalam bentuk warna merah, biru dan juga hijau supaya kita lebih faham. Ini dia. Nampak? Kita kat sini apabila ayat aktif, subjek dia di hadapan. Lepas tu ada kata kerja aktif menyayangi dan juga objek dia. Mulai dengan kata subjek, kata kerja, lepas tu objek. Itu juga nombor 2 ni. Ada subjek, lepas tu ada kata kerja aktif dan juga objek. Seperti mereka mengecat bangunan. Ada subjek di hadapan mula ayat, lepas tu kata kerja, mengecat dan juga objek sebenarnya bangunan. Itu adalah contoh ayat aktif. Kita ulang balik tengok untuk yang serunya, iaitu ayat pasif. Apa itu ayat pasif? Ayat pasif adalah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Objek asal diletakkan sebagai baharu. Contohnya, nombor 1, alam disayangi Afifi. Kerja itu harus anda siapkan. Bangunan dicat oleh mereka. Okey, salah satu daripada kita nak kenal pasti ayat pasif adalah dari segi kata kerja dia, imbuhan dia, kata kerja dia. Contohnya, sayang, disayangi, di. Itu kalau ada kata-kata di, kalau ada kata di, disayangi, itu menunjukkan bahawa dia adalah ayat pasif. Ataupun anda siapkan, ada an di belakangnya, ada dia punya kata imbuhan an di belakangnya, ikan di belakangnya. Jadi itu adalah contoh ayat pasif.
Jelaskan lagi macam manakah bentuk ayat pasif. Okey, yang pertama sekali, alam disayangi, Afifi. Kerja itu harus anda siapkan. Bangunan dicat oleh mereka. Tengok ni. Jadi kata objek asal tadi di hadapan. Dia utamakan objek. Objek di hadapan. Lepas tu ada kata kerja pasif, disayangi, berdasarkan imbuhan di, dan juga subjeknya di belakang. Itu juga yang ni. Objeknya di hadapan. Cuma kat sini dia subjek ni dan juga kata kerja ni di belakang sekali. Siapkan. Dia bertukar. Dia utamakan objek di depan. Itu menunjukkan ayat pasif. Macam ni jugalah. Objek, kata kerja dan juga subjek. Okey, itu contoh ayat pasif. Jadi anda tahu beza kan? Apa tu ayat pasif dan juga apa tu ayat aktif. Okey, seterusnya kita pergi pada buku teks muka surat 156. Ya, inilah sesi mengajar kita pada hari ini. Kita lihat macam mana kita nak kena pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam teks tersebut. Okey, kita pergi pada seperti satu. Tengok kat sini ada contoh dah diberi. Okey, ini contoh yang beri. Kita tengok kat sini. Kita pergi pada yang berwarna biru ni. Okey, apakah ayat aktif atau ayat pasif berdasarkan contoh yang diberi warna biru? Banyak maklumat akan saya kongsikan dengan kamu. Ayat pasif ke ayat aktif? Lihat balik nota tadi yang cikgu beri tadi. Di manakah kata kunci dia? Kata kunci dia kita tengok pertama kepada kata kerja dia. Kata kerja kat sini lah kongsikan. Okey, kata kerja kat sini adalah kongsikan. Ni kongsikan ni kata kerja dia, kongsikan. Jadi kongsikan ni merujuk kepada kata kerja pasif. Dia ada imbuhan kan di belakangnya. Dan di hadapannya adalah objek. Dia mulakan dengan objek, lepas tu baru subjek. Jadi ini adalah kata ayat pasif. Okey, kita pergi yang berikutnya. Apa lagi? Kita pergi contoh lain pula. Okey, kita baca. Salam sejahtera murid-murid. Saya akan menyampaikan ceramah tentang sisa mudah alih. Okey, kita pergi pada kata kerja bagi ayat ini. Okey, menyampaikan. Menyampaikan ni dapat ni tunjukkan kata ada me dan juga kan di belakang ni. Ada me di sini. Apabila ada me kat sini juga subjek dimulai dengan subjek dan juga objeknya di belakang. Jadi kat sini adalah contoh ayat aktif. Ingat balik maklumat tadi, ayat aktif. Okey, seterusnya kita tengok pada perenggan yang berikutnya. Program ini adalah untuk memberi kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan sisa mudah alih secara mesra alam. Kat sini juga dapat ni kita tengok pada kata kerja dia. Kata kerja dia memberi kita kesedaran. Okey, memberi. Jadi kata kat sini memberi kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan sisa mudah alih secara mesra alam. Okey. Jadi adakah kata kerja ayat aktif ataupun ayat pasif? Okey. Dia punya ayat kata kerja dia yang mana? Kita kena pasti dulu kata kerja dia, iaitu memberi. Okey, kalau memberi ni, ayat aktif. Jadi kita katakan ni adalah ayat aktif. Kita pergi pada yang berikutnya. Telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya perlu dikitar semula dengan cara yang betul. Okey.
perlu dikitar adalah merupakan kata kerja. Okey, dan di hadapan ni adalah objek. Okey, dikitar semula. Ada imbuhan di ni biasanya kita adalah ayat pasif. Begitu juga yang ayat selain itu, kita juga digalakkan. Kita juga digalakkan untuk boleh. Jadi bila ayat digalak ni mestilah ayat pasif. Tengok yang ni, sisa mudah alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul. Okey, serahkan, ada imbuhan kan di belakangnya. Jadi inilah contoh ayat pasif. Jadi kat sini cikgu dah jelaskan contoh-contoh apa untuk kena pasti ayat aktif ataupun ayat pasif. Okey ya. Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Pergi pada aktiviti yang berikutnya. Dalam muka surat 156 tu, kita nak bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Okay, tengok pertama sekali, gambar pertama tu diberilah mendengar ceramah. Kalau mendengar tu, kata kerja dia adalah mendengar. Mendengar ni merupakan kata kerja aktif. Jadi mana ayat ni adalah ayat aktif. Okey, seterusnya ini bertanya soalan. Bertanya ni soalan ni bertanya. Bertanya juga merupakan kata kerja aktif. Jadi ayat ni adalah kita bina ayat aktif. Seterusnya surat yang gambar yang ketiga ni, difahami oleh APP. Difahami. Di itu menunjukkan kata imbuhan di depan ni menunjukkan adalah ayat kata kerja pasif. Maknanya ayat yang akan dibentuk di sini adalah ayat pasif. Jadi murid bolehlah membina ayat ni cikgu satu-satulah. Contoh-contoh ya. Mendengar ceramah. Okey, kita boleh kata murid-murid sedang mendengar ceramah di dewan. Contoh. Jadi ayat dia, murid-murid itu subjek, mendengar ceramah. Mendengar ceramah kata kerja aktif. Jadi ayat tu ayat aktif, dan juga ceramah tu adalah objek. Jadi murid-murid mendengar ceramah di dewan besar. Contoh. Jadi untuk tugasan murid semua untuk hari ini, jadi murid perlu bina lagi dua soalan, bina lagi dua ayat aktif ataupun pasif berdasarkan perkataan diberi. Okey, harap murid-murid semua boleh bina soalan, bina perkataan, bina kata ayat aktif ataupun ayat pasif berdasarkan perkataan yang diberi. Itu latihan kamu pada aktiviti ini. Jadi selain pada itu, kamu semua bolehlah menjawab kuis yang cikgu berikan. Cikgu berikan dalam ni, dan juga kamu boleh tengok dalam description YouTube ini ada link kuis tersebut melalui Google Form. Jadi murid-murid semua bolehlah menjawab latihan yang cikgu beri itu tadi. Baik, itulah dia ayat aktif dan ayat pasif untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harapkan anda semua dapatlah memahaminya dan boleh rujuk pada buku teks dan modul yang cikgu beri untuk lebih faham. Dan jangan lupa buat latihan yang diberi dan juga kuis yang cikgu sertakan di link yang diberi di bawah ini. Okey, selamat menjawab dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.